Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersua juga kita pada malam ini melalui kuliah secara online ataupun atas talian melalui laman FB page Masjid Jami' Sultan Salahuddin Abdul Aziz, Jalan Templer, Petaling Jaya. Alhamdulillah, buat kali pertama saya mengisi ruangan kuliah secara online melalui page masjid ini, dan pada malam ini saya perkenalkan diri saya kepada rakan-rakan yang buat kali pertama menyaksikan saya di page ini, iaitu Ustaz Zamri Zainal Abidin yang telah mengisi slot kuliah fiqh sirah, kuliah maghrib di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz ini sejak lebih kurang 10 atau lebih daripada 10 tahun yang lalu. Dan insya-Allah pada malam ini sebagai suatu kata pengantar untuk mengisi slot kuliah online ini, saya memilih untuk memperkatakan tajuk berkenaan dengan kepentingan mempelajari sirah nabawiyah, ya. Jadi walaupun tajuk ini telah pun seringkali kita perkatakan dalam kuliah-kuliah lain, dan juga ustaz-ustaz ataupun guru-guru lain juga telah memperkatakan tajuk yang sama, namun berizinkan saya untuk memperkatakan serba sedikit berkenaan dengan kepentingan memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertama sekali dari sudut pengertian sirah itu sendiri. Seringkali sirah dan sunnah dua istilah yang mungkin agak keliru dalam kalangan umat Islam untuk menggunakannya. Jadi secara mudahnya maka bolehlah saya katakan begini, sirah adalah pengajian atau kajian terhadap semua aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mula lahir sampailah kepada wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuklah perbincangan-perbincangan tentang kehidupan normal baginda sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, dan juga sebagai seorang ahli masyarakat ataupun ketua masyarakat. Itu semua termasuk dalam sirah. Ada juga ulama yang telah meletakkan sirah itu ruang bicaranya daripada mula baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul sampailah kepada baginda wafat, ya. Namun boleh dikatakan ijma' dalam kalangan ulama sirah ini, mereka mengatakan bahawa tidak ada suatu pun yang terbazir daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bermula daripada hayat baginda sebagai seorang anak yatim, kemudian kepada anggota masyarakat, lalu menjadi seorang suami, ketua keluarga, seorang peniaga, sampailah menjadi rasul sehinggalah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, perbezaan pendapat untuk menentukan ruang lingkup ataupun ruang masa bicara sirah ini pada saya tidaklah menjadi suatu persoalan besar, ya. Yang penting ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quranul Karim telah menyebut berkenaan dengan bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Antaranya seperti ayat yang menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Ar-Ra'd ayat ke-20 21, ya. Jadi dalam ayat ini saudara, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa demi sesungguhnya kepada kamu wahai orang-orang yang beriman, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh teladan terbaik untuk kamu. Menjadi contoh teladan terbaik untuk kamu. Sekejap, ya.
Ya, maafkan saya, suratul Ahzab bukan suratul Ra'd, ayat ke-21 ya. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Perhatikan betul-betul bahawa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kalimah fi sebelum kalimah Rasulullah ya, menjadikan jar wal majrur. Bagi siapa yang belajar bahasa Arab, maka mereka akan faham apa yang saya maksudkan jar wal majrur di sini ya. Jadi asalnya ayat ini boleh sahaja berbentuk laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kalam kepada Al-Quran ini sudah pasti kalamnya itu adalah kalam yang sempurna, yang kamil, yang jami' mani'. Kamil bermaksud sempurna, jami' menyeluruh, dan juga mani' mencegah daripada kecacatan. Maka dengan adanya kalimah fi, iaitu laqad kana lakum fi rasulillah, bermakna tidak ada lagi persoalan dalam ayat ini apabila ia dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi contoh teladan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita umat manusia, khasnya umat muslimin ini ya, ialah keseluruhan semua aspek perkara, tidak ada cacatnya. Pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara luarannya, secara dalamannya, zahirnya, batinnya ya, sama ada sebagai seorang panglima, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang bapa, suami, semuanya sempurna. Persoalannya itulah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan al-jar ya, harful jar di situ fi Rasulillah, maknanya demi sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan terbaik ya untuk mereka yang mengharapkan redha Allah dan juga kejayaan pada hari akhirat nanti, dan mereka menyebut ya, telah berzikir nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi saudara, kalau begitulah aspek perbahasan bahasa dalam ayat ini, maka aspek berikutnya ialah aspek tindakan kita ya, tindakan kita yang sepatutnya menjadikan sirah nabawiyah ini sebagai suatu keutamaan untuk kita supaya menjadi ikutan dan jadi contoh, menjadi teladan sepanjang hayat kita. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan perbezaan antara sirah dan juga sunnah, yang sepatutnya kita perjelaskan terlebih dahulu di sini ialah bagaimana sirah itu ialah bicara ataupun perbincangan ataupun pengajian yang menyeluruh tentang kehidupan Rasulullah SAW dari lahirnya sampailah kepada hayat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan, menjadi ikutan walaupun sebelum baginda dilantik menjadi nabi dan rasul ya, itu jelas, itu sirah. Apakah pula sunnah? Sunnah pula ialah bahagian-bahagian tertentu dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam itu yang mempunyai implikasi ataupun kesan-kesan hukum. Sama ada hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, hukum harus, dan juga yang akhir sekali hukum haram ya. Jadi dengan tindakan-tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya kita ambillah dalam bicara berkenaan dengan perkataan ya, perkataan Rasulullah SAW. Sebab para ulama telah membahagikan sunnah itu kepada tiga, iaitu sunnatul qauliyah, fi'liyah dan juga taqririyah. Jadi kita akan bincang ketiga-tiga perkara ini secara asasnya untuk mempermudahkan kita memahami dan seterusnya kita menghayati kepentingan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi saudara, kita ambil contoh berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bercakap. Adakah baginda tidak pernah berbicara secara apa? Bohong tidak sama sekali. Baginda tidak pernah berdusta ya. Itu yang Nabi SAW ini salah satu sifat baginda adalah siddiq, amanah ya, fatanah dan juga tabligh ya.
ataupun tabligh, kemudian fatanah, ya. 4 sifat ini memang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksudkan ialah, apakah baginda tidak pernah bergurau dalam hayat baginda? Semua cakap baginda tu straight, kata orang, ya, serius sepanjang masa. Adakah itu? Tidak, tidak. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau sampai seorang wanita tua menangis. Pernahkah kita bergurau sampai seorang rakan kita menangis? Tak pernah, saya kira. Jadi bermakna gurauan Rasulullah SAW lebih hebat daripada kita. Tapi apakah gurauan itu? Ya, gurauan itu ialah berkenaan dengan Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, ya, yang memohon supaya didoakan kepada beliau untuk masuk syurga. Masya Allah, ya. Seorang wanita yang bertaraf ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya Nabi mendoakan beliau dimasukkan ke syurga. Agak-agaknya saudara, kalau kita lah, ya, yang berpeluang berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wanita itu, apakah itu juga merupakan doa kita ataupun harapan kita kepada baginda supaya baginda mendoakan kita masuk syurga? Sudah pasti, kerana tidak ada doa yang terbaik, bahkan impian semua manusia, ya, masuk syurga, ya. Itu penghujung hidup kita, kemuncak hidup kita, termasuklah di alam akhirat nanti. Jadi begitulah wanita tua ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa, ya Rasulullah, doakanlah supaya saya ini dimasukkan ke syurga. Baik, apa jawab Rasulullah SAW? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga tidak ada orang tua, kata Nabi. Maka wanita tersebut pun dalam keadaan kecewa, berundur, beransur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan baginda, sehingga memalingkan tubuhnya untuk bergerak pergi, dan ternyata wanita ini menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wanita ini untuk memperbetulkan silap faham wanita ini kerana gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Tetapi oleh kerana terlalu sedih kerana tak dapat masuk syurga pada fahamannya itu, maka wanita ini pun terus saja berjalan, sehingga terpaksa Rasulullah SAW memberi isyarat kepada seorang sahabat lelaki yang datang ke arah baginda dan bertembung dengan wanita itu tadi, supaya memanggil wanita itu menemui baginda sallallahu alaihi wasallam semula. Lalu baginda memberitahu kepada wanita itu, ya, wahai ibu, sebenarnya di dalam syurga tidak ada orang tua. Bukan orang tua tak boleh masuk syurga, ya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan inna ansha'nahunna insya'a, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, faja'alnahunna abkara, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tak pernah disentuh. Inilah ganjaran kepada orang-orang yang masuk syurga. Usia mereka semuanya usia muda, ya, tak ada usia tua, sebaya saja. Kita semua ini sebaya sahaja. Jadi saudara, di syurga nanti barulah real anak dara. Okey, itu memang confirm anak dara, ya. Kemudian mak dara. Mak dara pun ada. Bukan setakat mak dara, nenek dara. Ya. Apa atas daripada nenek, moyang pun moyang dara juga. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan menjadi muda belia semula. Jadi gurauan Rasulullah SAW ini adalah gurauan yang tepat, seperti mana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tetapi apabila disebut secara literal begitu, menyebabkan berlakunya suatu silap faham, walhal ia merupakan suatu gurauan, dan silap faham itu sebenarnya bukanlah suatu kecacatan kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya, silap faham yang menuntut kita memahami apakah maksud di sebalik kata-kata Rasulullah SAW itu. Jadi saudara, boleh dikatakan kata-kata ini
qaul ini, ya, yang keluar daripada mulut Nabi SAW ini adalah sirah. Ya, sirah. Baik. Kalau sunnah macam mana? Kalau sunnah seperti mana Nabi menyebut, alaikum bil bayad, hendaklah kamu memakai pakaian putih. Ya, itu membawa suatu sunnah ataupun suatu maksud suruhan yang bersifat sunat. Ya, seperti juga Nabi menyebut sesuatu yang yang mencegah, la, sebagai contohnya, ya, jangan, maka itu membawa maksud haram, ya. Jadi di sinilah saudara bezanya di antara sunnah dengan sirah. Jadi sirah itu bicara keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sunnah pula adalah bicara khusus di dalam bahagian sirah ini yang membawa implikasi hukum hakam. Dan saudara, bolehlah saya simpulkan begini secara mudahnya. Semua sunnah itu sirah. Semua sunnah itu adalah sirah. Tetapi tidak semua sirah itu sunnah. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks tidak semua sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan membawa kepada implikasi hukum. Seperti contoh gurauan baginda sallallahu alaihi wasallam tadi itu tidak membawa apa-apa implikasi hukum. Walau bagaimanapun saudara, jangan silap faham, ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Maknanya dengan kalimah fi yang saya sebutkan mula-mula tadi menunjukkan bahawa semua aspek hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berguna. Tak ada yang terbazir. Berguna apa maksudnya? Berguna dari sudut menjadi contoh teladan kepada kita. Walaupun ia bukan membawa implikasi hukum, tetapi ia membawa kepada contoh teladan penampilan, contoh teladan gaya hidup dan sebagainya, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohlah, saya nak bawa satu contoh mudah lagi sekali, ya. Kalau kita di Malaysia ini kain putih, ya, baju putih, serban putih, kopiah putih ini kita celup dengan apa? Dengan nila. Dengan nila, ya. Jadilah kain ini putih ke biru-biruan, ya. Tetapi bagi masyarakat Arab, mereka mencelup kain putih ini dengan za'faran. Siapa pernah tengok air za'faran, ya? Za'faran airnya itu berwarna kuning, ya. Jadi apabila kain putih dicelup dengan za'faran, maka jadilah putih kekuning-kuningan, atau bolehlah kita guna istilah kuning langsat, ya, kuning langsat. Jadi itulah pakaian harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan kehidupan di negara berpasir seperti Makkah dan juga Madinah, maka baju putih kekuningan itu sendiri secara tidak langsung boleh menjadikan warna baju itu tadi tidaklah cepat kotor dan sebagainya. Itulah contoh paling mudah lah, ya. Namun oleh kerana seorang hamba Allah ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui tentang warna kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suka memilih kain bajunya itu, kain serban, kain seluar dan sebagainya, berwarna kuning lansat, katakan, ya. Jadi apabila orang tanya dia, awak ni tak ada warna lain ke? Warna kuning langsat je, kan? Sedangkan warna kuning langsat tadi itu sudah dijadi tafsiran oleh dirinya sendiri terhadap baju putih yang dicelup dengan warna za'faran tadi, ya. Dia kata tak apa, kereta dia pun warna kuning lansat juga, kan? Contohnya. Jadi sedondon begitulah ke mana-mana pun, ya. Jadi saudara, ketahuilah bahawa apa sahaja tindak tanduk kita untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam apakah ganjarannya, tetapi itulah bezanya. Apabila kita meniru seseorang, tidak ada pahala kerana meniru seseorang, ya, melainkan meniru perangai baik dan sebagainya. Itu memanglah dapat pahala, ya. Tapi kalau sekadar meniru gaya dan sebagainya, tak ada jaminan untuk mendapat apa-apa pahala. Sedangkan
meniru gaya Rasulullah SAW berselawat walaupun dengan bertanding berselawat. Sebagai contohnya, bila orang berselawat dengan suara yang kuat, yang bersemangat, kita pun tunjuk, aku pun semangat juga sebagai umat Rasulullah SAW, kita mendapat pahala, ya. Itulah hebatnya. Dan saudara, sirah ini juga sebenarnya ada beberapa kepentingan yang perlu kita ketahui. Untuk itu saya mengambil masa sedikit untuk membaca tulisan oleh Syekh Doktor, ya, ataupun Profesor Doktor Abdul Razak, yang mana beliau telah menulis berkenaan dengan faedah-faedah ataupun manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. InsyaAllah sempat masa, saya cuba untuk memenuhi masa ini, kerana manfaat ini semuanya disebut 10, ya, 10 manfaat untuk kita mempelajari sirah. Jadi Syekh Doktor Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar yang telah menulis dalam websitenya, iaitu albadar.net, ya. Tuan-tuan boleh cari, tapi website ini dalam bahasa Arab, Al-Badr, BADR.net, albadr.net, yang mana salah satu daripada artikel yang beliau tulis itu min fawaidid dirasati siratin nabawiyah, yang bermaksud antara faedah ataupun manfaat mempelajari sirah nabawiyah, ya. Beliau telah menggariskan bahawa pertama, umat dapat mengenal teladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam akidah, ibadah dan juga akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu, ataupun di dalam diri Rasulullah SAW itu, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang telah saya bacakan sebagai mukadimah sebentar tadi, ya. Jadi saudara, Syekh Dr. Abdul Razak telah menyebut bahawa sesuatu teladan yang kita ambil daripada tubuh badan Rasulullah SAW itu sebenarnya semuanya menepati, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan baginda sebagai teladan terbaik dalam hidup kita. Ya. Jadi sebab itu, mungkin dalam beberapa perkara apa yang kita lakukan itu sudah sempurna pada hukumnya. Contoh, kita bersolat, ya. Kita bersolat, kita sebagai imam. Apabila kita bersolat sebagai imam, dan kita ni pula kebetulannya seorang yang hafizul Quranul Karim, masya-Allah, surah panjang, surah pendek semua dapat kita kuasai. Maka saudara, dalam suasana-suasana tertentu, kita mungkin terlepas pandang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hanya melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila berqiyamul lail, maka baginda akan membaca surah-surah yang panjang, seperti contohnya rakaat ketiga dalam qiyamul lail baginda sallallahu alaihi wasallam itu, baginda membaca sepanjang Al-Baqarah, ya. Dan rukuknya pula sepanjang qiyamnya, manakala sujudnya pula sepanjang qiyamnya. Begitulah yang disebut dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya, karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, yang mana baginda bersolat qiyam dengan satu rakaat surah Al-Baqarah. Ada juga orang kata, tapi surah Al-Baqarah masa tu tak turun habis lagi, kan? Ya, betul. Tetapi surah Al-Baqarah adalah merupakan yang terpanjang sepanjang sejarah penurunan Al-Quran, hampir 22 tahun 2 bulan. Saudara, ya. Jadi sebab itulah surah Al-Baqarah ini memang panjang. Jadi saudara, kita mengambil dari sudut sunnah, iaitu kita pun berqiyamul lail secara ataupun solat tarawih, contohnya berqiyamul lail biasanya berseorangan. Bersolat tarawih sebagai contohnya, dengan membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama, dan di belakang kita ada orang-orang tua, orang yang mungkin OKU dan sebagainya, tetapi kita terlupa ya, untuk meraihkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang pendek sahaja ketika mana baginda melihat di belakang baginda adalah orang-orang yang uzur, sama ada orang tua dan sebagainya.
ya. Begitu juga dalam solat fardul maghrib sebagai contohnya, yang waktunya begitu singkat, 1 jam lebih sedikit sahaja. Manakah sepatutnya yang lebih afdal untuk menjadi ikutan kita? Jadi kalau kita membaca suratul Baqarah dalam suratul Maghrib, saya kira maka sudah tentu waktunya akan habis, sedangkan solatnya belum tentu habis. Jadi perkara-perkara seperti ini yang penting kita mempelajari sirah dari segi adab, akhlak, dari sudut ibadahnya juga menjadikan kita sebagai seorang yang hebat dalam penampilan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mizan ataupun timbangan amal perbuatan manusia. Tentang ini Imam Sufyan ibni Uyainah rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan akhlak, timbangan paling utama. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah dan petunjuk baginda. Yang sesuai maka itulah yang benar, dan yang berlawanan dengannya maka itulah kebatilan. Diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Muqaddimah Kitabul Jami' Al-Akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Adabis Sami'. Jadi saudara, begitulah dia. Ya, kalau kita hanya mempelajari sunnah melalui hadis-hadis Nabi SAW, kita sebenarnya terlepas pandang tentang bagaimana mempraktikkan sunnah itu daripada sirah. Jadi sebab itu gabungan mempelajari sunnah, mempelajari hadis, hendaklah mempelajari sirah juga. Sebenarnya agak sukar untuk membezakan manakah yang sunnah dan sirah sebenarnya, ya. Sebab itulah bagi setengah orang dia kata apa? Sekali jalanlah, dia kata. Sekali jalanlah. Sebenarnya memang ada perbezaan di situ, ya, dan ada fungsi masing-masing. Sunnah menyebut tentang hukum hakam, manakala sirah pula menjadi penghurai kepada persekitaran sunnah itu sendiri. Manfaat ketiga menurut Syekh Dr. Abdul Razak ialah mempelajari sirah Nabi SAW membantu kita dalam memahami kitabullah, dalam memahami Al-Quran itu sendiri dapat dibantu dengan mempelajari sirah. Kerana kehidupan Nabi SAW merupakan pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Hal ini berdasarkan keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah menyebut bahawa akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan yang dimaksudkan dengan akhlak di sini ialah pengamalan agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin memahami ayat-ayat Al-Quran melalui terjemahan dan sebagainya, dan tidak memahaminya secara lebih mendalam melalui tafsiran dan sebagainya. Tetapi dengan adanya sokongan pengajian kita terhadap sirah, maka kita dapat mempraktikkan amalan-amalan di dalam Al-Quran itu dan juga perintah-perintah Al-Quran dengan terbaik. Bahkan saudara, pernah saudara dengar kalimah sababun nuzul? Sababun nuzul, ya? Apa maksud sababun nuzul? Bahkan apa fungsi, maafkan saya, apakah rujukan sababun nuzul ini, ya? Sababun nuzul bolehlah saya terjemahkan begini, ya. Persekitaran ketika ayat Al-Quran diturunkan. Dan kepentingan sababun nuzul ini teramat nyata, iaitu sesiapa yang ingin mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mereka mestilah merujuk kepada sababun nuzul. Dan sababun nuzul inilah yang akan membantu kita memahami konteks sesuatu ayat itu ketika ia diturunkan. Dan sababun nuzul juga membantu kita untuk memahami apakah tindak tanduk dan tindakan Rasulullah SAW ketika ayat itu diturunkan. Jadi saudara, sababun nuzul itu sebenarnya suatu pengajian sirah. Suatu pengajian sirah. Ya, insya-Allah di lain masa kita akan cuba untuk menerangkan tentang asas-asas sababun nuzul ini, ya. Cukup seronok kita bila mempelajari sababun nuzul. Yang keempat, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti saudara, ya. Makin kita memahami dan juga mengetahui tentang catatan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, makinlah kita berasa
dekat dengan baginda, makin terasa sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi penanaman cinta dan penguatannya pada hati seorang Muslim menuntutnya untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya cintanya kian subur di hatinya terhadap sosok yang mulia ini. Selanjutnya cinta tersebut akan mendorongnya menuju setiap kebaikan dan mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mempelajari sirah Nabi merupakan pintu menuju peningkatan keimanan. Apabila kita semakin memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawiyah Al-Mutahharah, maka saudara, sudah pasti makin dekat dan makin cinta kita kepada agama suci ini, dan makin berasa feel ataupun zauq, ya. Apabila saya selalu guna kalimah zauq, ada juga orang bertanya, Ustaz, zauq yang itu macam mana? Yang itu saya tak tahulah, ya kan, kenapa dinamakan zauq dan sebagainya. Tetapi zauq adalah feel, perasaan, memahami, mendalami, kata orang negeri saya, jelira. Istilah jelira. Siapa faham kalimah jelira tu okeylah, ya kan. Itu dia. Jelira ini bermaksud zauq ataupun feel dalam memahami serta mencintai pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia, semakin kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin meningkat pintu keimanan kita. Yang keenam, mempelajari sirah Nabi membantu memudahkan kita dalam memahami Islam yang baik dalam aspek akidah, aspek ibadah dan juga aspek akhlak. Sejarah telah mencatat bahawa baginda memulai dakwah dengan tauhid dan perbaikan akidah serta menekankan kepada permasalahan tersebut. Jadi saudara, dalam hal-hal tertentu, sebagai contohnya, ketika kita mengislamkan seseorang non-Muslim, saudara barulah istilah kita, ya, ramai dalam kalangan kita menekankan aspek ibadah kepada saudara baru ini, sedangkan kadang-kala ibadah itu dipandang berat oleh mereka yang belum lagi kuat akidahnya. Jadi dalam hal itu saudara, apakah yang sepatutnya kita jadikan keutamaan, aulawiyat, priority, ya, sama ada mahu menekankan soal ibadah ataupun soal akidah. Jadi sudah pasti berdasarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di Makkah baginda menekankan soal akidah, maka itulah juga strategi dakwah yang sepatutnya ada kepada kita, iaitu menekankan soal akidah sebelum soal ibadah. Ini tidak, ya, masuk saja saudara baru Muslim, lelaki khasnya, maka yang pertama sekali yang ditanya kepada saudara baru ini, bila nak bersunat ni? Lari kawan tu pun, kan. Jadi saudara, perkukuhkan akidah sedikit demi sedikit, asuh mereka kepada soal ibadah, dan insya-Allah dengan kekukuhan akidah, ibadah juga akan mudah mencapai zauqnya ataupun feel itu tadi, ya. Yang ketujuh, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan metodologi ataupun manhaj dalam berdakwah di atas landasan ilmu, dan seorang dai sejati adalah orang yang menguasai petunjuk, langkah, hikmah dan juga sejarah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ke-8, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah merupakan bukti kebenaran nubuwah dan kerasulan baginda. Sebab itu kalaulah saudara dapat membeli mana-mana penerbitan, tak kiralah, ya, kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya, kesempurnaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara akan dapat melihat bagaimana pembentangan dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi ini, bukti-bukti kenabian baginda, termasuklah juga tanda khatamun nubuwah di atas belikat baginda. Ini juga termasuk di dalam pengajian sirah. Yang ke-9, mempelajari sirah Nabi merupakan pintu barakah menuju gerbang kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan seseorang bergantung pada sejauh mana dia mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali melalui petunjuk para rasul. Jadi saudara, itulah dia tujuan kita mempelajari sirah,
untuk memahami selok-belok kehidupan ini sehingga mencapai suatu yang disebut sebagai barakah. Apakah itu barakah? Barakah di dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambah kebaikan. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu perkara itu dalam aspek yang cukup sempit dan kecil, kita tak akan nampak barakahnya. Tapi percayalah, dengan memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat ziyadatul khair, menambah keberkatan, menambah kebaikan untuk diri kita dan juga untuk diri ummah ini, ya. Dan akhir sekali, menurut tulisan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, 10 kebaikan mempelajari sirah Nabi ini, iaitu sirah Nabi menerangkan bahawa perilaku dan sejarah hidup baginda merupakan jalan hidup bagi setiap Muslim yang mengharap kebaikan dan kebahagiaan mulia di dunia dan akhirat, dan generasi Islam akan mengalami kemerosotan apabila sebahagian mereka lebih mengenal sejarah hidup orang-orang yang tidak pantas ataupun tidak perlu diteladani. Jadi saudara, inilah 10 kebaikan apabila kita mempelajari sirah. Maka saya berseru supaya jadikan sirah ini sebagai salah satu daripada subjek matter ataupun mata pelajaran yang kita pelajari, bukan sahaja di masjid, bahkan di sekolah, di pejabat dan sebagainya. Bincang-bincangkanlah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ia tidak akan menjemukan, bahkan ia akan sentiasa menambah kebaikan sehingga mencapai barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Untuk itu saudara, waktu insya' telah pun masuk ataupun hampir masuk, maka saya menangguhkan kuliah online kita pada malam ini di sini dengan bersama-sama untuk menutup dengan bicara suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.